Datuk Pengerusi, hari ini saya telah membaca dalam surat khabar bahawa ada rancangan untuk menubuhkan sebuah bank, mega bank tahun depan, dan oleh kerana perbankan Islam ini ada nama agama yang terkandung dalam perbankan ini, haruslah kita berjaga-jaga agar nama baik Islam ini tidak tercemar. Dan daripada pengalaman yang lepas, di mana bank Islam telah kerugian, satu kerugian yang banyak berapa tahun yang lepas kerana pentadbiran yang tidak baik, ia telah membawa satu akibat yang tidak begitu baik kepada nama Islam ini. Sebab itu saya petang ini ingin merayu kepada kerajaan supaya mengkaji dengan baik-baik perbankan Islam yang akan dilaksanakan. Kerajaan mesti mengkaji semula dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dengan produk-produk kemudahan kewangan yang ditawarkan sekarang. Ini adalah kerana dokumen-dokumen kemudahan kewangan yang ditawarkan pada masa dengan izin imaginary dan tidak mencerminkan keadaan hakikat sesuatu transaksi itu. Datuk Pengerusi, saya memberi dua misalan perbankan Islam sebagai contoh. Misalan pertama dengan izin dalam bahasa Inggeris, commodity, dan contoh yang kedua, cash line financing atau Islamic banking, yang dengan singkatnya is a form of third party financing. Produk pertama, commodity murabahah term financing, dan juga cash line financing ini niatnya untuk memberi pinjaman, tapi di bawah pinjaman komoditi murabahah term financing dikatakan satu transaksi komoditi yang sebenarnya tidak wujud, dan di bawah cash line financing dikatakan satu transaksi jual beli tanah dan juga pemberian harta yang sememangnya tidak wujud ataupun direka-reka untuk membolehkan pinjaman tersebut dibuat. Isunya untuk perbankan Islam ini, dalam semua transaksi-transaksi ini, adakah ia satu transaksi jual beli, adakah ia satu transaksi ataupun sebenarnya ini satu pinjaman wang? Oleh kerana dokumen-dokumen menunjukkan jual beli, tapi hakikatnya niatnya ialah untuk memberi satu pinjaman, mahkamah perlu membuat satu keputusan sama ada ianya sememangnya satu jual beli ataupun satu pinjaman. Kalau ianya satu jual beli, adakah cukai GST yang akan terpakai ini dikenakan ke atas komoditi yang dibeli dan dijual, dan siapakah yang patut menanggung cukai sedemikian? Dalam dokumen-dokumen yang biasa akan bank sediakan, biasanya peminjamlah yang mesti membayar semua cukai ini. Untuk pinjaman jenis pengurusi, kalau dalam sistem konvensional, third party loan ini merupakan satu transaksi yang amat ringkas, iaitu tuan punya tanah mencagar tanah kepada bank, bank pula memberikan pinjaman kepada yang boleh dibuat dengan senang. Tetapi di bawah sistem perbankan Islam ini, kita diminta untuk menjalankan 8 transaksi dalam dengan izin melalui 13 steps, 13 steps through 8 transactions. Ini mendatangkan banyak masalah, dan saya memohon agar Bank Negara dan juga pihak kementerian dapat menjelaskan ataupun menyelesaikan isu-isu yang timbul ini. Dalam transaksi perbankan Islam third party loan ini, sebenarnya dari segi undang-undang, dokumen-dokumen yang ditandatangani sebagai dokumen palsu dari segi undang-undang. Saya ingin bagi contoh, Datuk Pengurus. Step pertama atau langkah pertama, bank issue letter
of offer for purchase. Dia dikatakan, saya bagi contoh, dibagi tarikh 4 Februari 2014. Kemudian step kedua, customer accept letter offer for purchase and time stamp should be kemudian katakan 19 hari bulan Februari 2014, iaitu lebih kurang 15 hari kemudian. Execute letter of hibah. Letter of hibah ini satu pemberian to allow customer to have full ownership of asset, then to stamp it hari 19 hari bulan Februari 2014 mesti jam 10.25. Kemudian step keempat, customer execute asset purchase agreement dan tarikh 19 Februari 2014 mesti berapa minit kemudian, 10:30, katakan 10:30 AM. Kemudian step kelima, bank endorses or accept purchase agreement, dia diberikan tarikh beberapa hari kemudian, 22 hari bulan Februari 2014. Kemudian step keenam, bank issue letter of offer for sale, surat untuk menjual harta, dan diberikan tarikh 22 hari bulan Februari 2014 jam 4 petang. Kemudian langkah ke-8, step number 8, bank execute asset sale agreement, dan diberikan tarikh katakan 3 hari kemudian 25 hari bulan Februari 2014, dan diberikan masa 10:35 AM. Kemudian step 9, customer endorses asset sale agreement, dan diberikan tarikh 26 hari bulan Februari 2014. Dan langkah ke-10, step number 10, customer execute master facility agreement, dan diberi tarikh 26 Februari 2013. Dan step ke-11, bank endorses or accept master facility agreement, dan ditarikhkan 2 hari kemudian 28 Februari 2014 jam 11.40. Dan langkah ke-12, customer execute harta pada 1 hari bulan Mac 2014. Dan akhir sekali, charge or execute charge annexure atau charge document, dan diberikan tarikh 4 Mac 2014. Dalam semua langkah-langkah ini, kita dapati ada 8 transaksi, iaitu satu ialah nombor 1, letter of offer diberikan, kemudian letter of hibah, the first gift, kemudian asset purchase agreement, kemudian second round of letter of offer for sale, kemudian asset sale agreement, kemudian ada tanda tangan master facility agreement, dokumen ditandatangani. Ya, boleh golong ya. Ya, Datuk Datuk pengurusi, maksud saya ini ialah dalam transaksi ini memang sangat-sangat menggelirukan, dan memang dalam very simple third party loan, tak ada niat pemberian oleh mana-mana orang kepada siapa-siapa. Tak ada nak jual tanah kepada mana-mana pihak, tak ada niat nak beli balik. Semua ini transaksi ini menimbulkan sangat banyak kerau. Ada cukai keuntungan tanah, kita beri milik kemudian jual milik dalam 5 tahun, banyak cukai keuntungan tanah dikenakan. Dalam dokumen bank dikatakan kalau ada cukai keuntungan tanah yang berlaku, peminjam mesti membayarnya, dan jumlahnya boleh jadi kalau satu transaksi 5 tahun, first 3 years, transaksinya 30%, you transfer back another 30%, hanguslah harta pemilik. Dengan transaksi ini kita tidak tahu akhirnya tanah ini kepunyaan siapa. Jadi kalau ia memang satu pemberian, satu jualan, macam mana mahkamah nak tetapkan? Jadi kekeliruan ini timbul, dan saya harap isu-isu ini mesti ditandingi, dan supaya tidak ada kekeliruan yang menjadi masalah besar kerana perbankan Islam dikatakan hendak diperluaskan.